Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Atikah Muhammad Naim dalam Berita Wilayah edisi 2 September 2022. Baik saudara, lintas langsung dari Selangor, Sarawak dan Sabah mengisi paparan petang ini. Saya Atikah Naim. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Kerajaan Persekutuan komited melaksanakan 7 rancangan tempatan banjir RTB dalam rancangan Malaysia ke-12 dengan pertukaran 1.3 bilion ringgit. Ia termasuk di Sungai Pendang, Sungai Kedah, Anak Bukit Baling, Kuala Pegang dan Bandar Jitra Selatan. Demikian diumumkan Perdana Menteri ketika merasmikan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Kedah sebentar tadi. Sebab Pusat Kecemerlangan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda bernilai 15 juta ringgit akan dibina di Padang Terap Kedah. Ketika mengumumkan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia sebagai langkah persediaan untuk mempersiap tenaga kerja di Kedah Rubber City KRC. Pusat Kecemerlangan itu berperanan memberi latihan kepada anak-anak tempatan mendalami ilmu berkaitan industri getah. Jelas beliau, ketika ini nilai pelaburan KRC dianggarkan berjumlah 3 bilion ringgit dan dijangka terus meningkat mencecah 10 bilion ringgit pada masa akan datang. Daerah ini yang bersempadan dengan Thailand dijangka menjadi daerah maju dalam waktu terdekat kesan limpahan ekonomi yang dibawa KRC. Thailand ketika itu Prayut Chan Ocha. Kami berdua bersetuju untuk membangunkan kawasan bandar bersempadan antara Malaysia dan Thailand. Kerana perdagangan antara Malaysia dan Thailand ketika ini berjumlah 23 bilion US dollar dan sumbangan daripada perdagangan di sempadan adalah sebanyak 10 bilion dolar. Hampir separuh daripada jumlah dagangan Malaysia Thailand disumbangkan oleh perdagangan di sempadan. Kerajaan turut bercadang membangunkan pelbagai infrastruktur termasuk kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ serta pembangunan infrastruktur lain seperti jalan 4 lorong dari Pokok Sena ke Durian Burung. Beliau berucap pada program Kenuri Rakyat Keluarga Malaysia Padang Terap di Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang. Kira-kira 20,000 rakyat pelbagai kaum hadir ke program Kenuri Rakyat Keluarga Malaysia Padang Terap. Program diadakan bersempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JKM di Kedah.
Rata-rata pengunjung yang ditemui menyifatkan kehadiran Perdana Menteri ke daerah ini menunjukkan keprihatinan beliau kepada rakyat terutamanya di kawasan luar bandar. Major nak berjumpa pihak seronok dia nak main berantara bukan senang-senang nak main. Jadi kami sebagai masyarakat Siam daerah Bantra merasa seronok untuk berjumpa dengan PM hari ini. Walaupun pagi tadi tengok cuaca macam tak berapa nak mengizinkan, tapi sekarang memang cuaca elok dengan seronok dan gembira kerana PM dapat datang. Perasaan seronok lah dapat jumpa berdepan, selalu tengok dalam TV. Sekarang berdepan seronok sangat-sangat lah. Bukan senang dapat jumpa macam ni. PM pun besar lah. Ya, PM kita okey, sama mesra. Orang kata pun jiwa pun boleh dengan rakyat yang macam orang susah macam kita ni lah. Dalam pedalaman tu kira dia boleh main, maknanya dia okey lah nak main jumpa juga. Pada rakyat tanpa duduk dekat pedalaman ni. Bagi saya PM ni seorang yang berjiwa rakyat dan senang didekati, baik hati dan pemurah. Sempena program Kenuri Rakyat ini, Perdana Menteri menyerahkan kunci rumah kepada penerima program bantuan rumah bawah Giat Mara melibatkan 8 penerima. Selepas menghadiri Kenuri Rakyat Keluarga Malaysia, Perdana Menteri kemudian menunaikan solat Jumaat di Masjid Tengku Sarafuddin Badlishah, Kampung Pulau Kijang, Kuala Nerang. Perdana Menteri diiringi Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Syahidan Kasim, pemimpin negeri dan persekutuan. Selesai menunaikan solat Jumaat, Perdana Menteri meluangkan masa beramah mesra bersama para jemaah. Selain ramah mesra, para jemaah yang hadir tidak melepaskan peluang untuk bergambar bersama Perdana Menteri. Busana pelbagai etnik era 60-an dipilih menjadi tema penyeri sambutan Hari Malaysia yang akan diadakan di Bandar Hilir di sini pada 16 September depan. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata, elemen tersebut dipilih bagi mengimbau nostalgia sewaktu penubuhan negara ini melibatkan gabungan antara Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah. Pemilihannya bertujuan membawa masyarakat untuk mengingati dan merasai suasana ketika perjanjian Malaysia ditandatangani pada tahun 1963. Digalakkan dan lebih digalakkan lagi busana yang bersifat silam, yang nuansa era tahun 60-an. Seberapa yang boleh supaya suasana dan mood yang dapat kita timbulkan pada malam itu ialah kebersamaan. Masih tema kita mengekalkan tema keluarga Malaysia teguh bersama, tetapi kita ingin menimbulkan nostalgia saat ataupun ketika mana negara terbentuk sebagai Malaysia pada September 1963. Pada sambutan itu juga nanti, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg akan menandatangani buku peringatan pengisytiharan Hari Malaysia sebagai simbolik acara yang akan dimeriahkan persembahan artis tempatan dan ikon mewakili setiap wilayah di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak selain persembahan etnik yang ada di negara ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusi bersama Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia 2022 di Seri Negeri Air Keruh. Hadir bersama Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Mantik dan Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud. Ahli Parlimen Kina Batangan Datuk Seri Bong Mokhtar Radin dan isterinya Datin Seri Zizi Izzati diarah membela diri atas pertuduhan rasuah berjumlah 2.8 juta ringgit berhubung pelaburan Unit Amanah Public Mutual Berhad. Hakim Mahkamah Session Rozina Ayub membuat keputusan tersebut selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan wujudnya kes prima facie.
Mahkamah turut menetapkan tarikh perbicaraan bela diri bermula 23 September hingga Januari tahun depan. Sejurus selepas keputusan, pihak pembelaan menuntut untuk memanggil 8 saksi termasuk tertuduh pertama iaitu Datuk Seri Bong Mokhtar. Manakala tertuduh ketua Datin Seri Zizi Izzat akan terus memanggil 2 saksi termasuk dirinya. Bagaimanapun, tarikh perbicaraan membela diri masih belum diputuskan. Pada 3 Mei 2019, pasangan tersebut mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 3 pertuduhan tersebut. Pada 17 Mei lepas, pihak pendakwaan menutup kes selepas memanggil 30 saksi untuk memberi keterangan pada perbicaraan kes itu. Pendakwaan dikemukakan mengikut subsection 17(a) Akta SPRM dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24(1) Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Pada hari ini kita mempertimbangkan satu pembentangan oleh Suruhanjaya Koperasi dengan membawa beberapa pengesyuran-pengesyuran untuk kita menggunakan gerakan koperasi bagi turut terlibat dalam mengedarkan beberapa produk ataupun barangan-barangan tertentu termasuk juga barangan-barangan dalam senarai barangan kawalan melalui beberapa kaedah-kaedah yang dikemukakan pada hari ini oleh Suruhanjaya Koperasi kepada jawatan kuasa khas. Secara prinsipnya jawatan kuasa ini menyokong untuk membuka ruang kepada penyertaan dan penglibatan gerakan koperasi bagi terlibat dalam pengedaran beberapa barangan tertentu, barang keperluan tertentu dengan janji Suruhanjaya mereka akan membantu untuk membolehkan barang itu dijual beberapa peratus lebih murah daripada harga yang ada sekarang. Baiklah saudara, untuk laporan cuaca seluruh negara langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Khairatun Nisa Syamsuddin. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita mulakan laporan pada petang ini dengan memberi penempuan kepada amaran yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama yang telah dikeluarkan di kawasan perairan Phuket dan ianya berkuat kuasa dari hari esok sehingga ke 4 September 2022 dan berikutan ketinggian ombak boleh mencecah sehingga ke 3.5 meter ianya adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti perkapalan, bot-bot kecil, sukan dan juga rekreasi laut. Bila kita beralih kepada paparan imej kumur radar bagi tinjauan cuaca yang terkini. Dapat diperhatikan hujan serta ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia kecuali di negeri Melaka. Dan keadaan hujan di negeri-negeri pantai barat ini dijangkakan boleh beransur reda menjelang ke awal malam nanti, manakala di bahagian timur semenanjung Malaysia ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi ramalan pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan serta ribut petir boleh berlaku, terutamanya melibatkan bahagian perairan rantau negara dan boleh memasuki di 1-2 tempat melibatkan negeri-negeri di pantai barat seperti di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Juga boleh di 1-2 tempat melibatkan negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor. Dan keadaan ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke lewat pagi. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan serta ribut petir dilihat lebih tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga Sandakan di negeri Sabah, juga melibatkan bahagian utara serta di bahagian Bintulu, Mukah dan juga 1-2 tempat di bahagian Kapit. Dan keadaan hujan serta ribut petir di kedua-dua buah negeri ini dijangkakan boleh berlarutan sehingga ke tengah malam nanti. Bagi ramalan esok pagi pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan yang lembap, terutamanya melibatkan negeri Sarawak yang ianya melibatkan bahagian
pedalaman juga boleh membawa ke bahagian pesisir pantai Bintulu ini. Dan di negeri Sabah, insya-Allah keadaan cuaca adalah cerah pada pagi esok. Baiklah, perlu diingatkan keadaan hujan serta ribut petir boleh menyebabkan angin kencang serta menyebabkan banjir kilat. Oleh itu, orang awam diminta untuk sentiasa berwaspada dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube rasmi Met Malaysia. Saya Khairatun Nisa Syamsuddin. Assalamualaikum. Adalah sebagai satu lagi usaha tambahan yang boleh dilakukan di peringkat kerajaan, premis perniagaan, terutama sekali premis perniagaan yang disewakan kepada peniaga-peniaga kecil, sama ada yang mengeluarkan ataupun terlibat dalam perkhidmatan makanan, menjual, menjaja dan sebagainya yang terletak di bawah bidang kuasa kementerian-kementerian dan agensi-agensi kerajaan hendaklah menurunkan kadar sewa minimal sekurang-kurangnya antara 10 ke 20%. Latihan pengoperasian Lautan Timur berjaya dilaksana TLDM di perairan Sabah. Laporan itu antara perkembangan semasa dari negeri di bawah bayu. Langsung bersama Radio Robin. Redwin, silakan. 11 kapal tentera laut Diraja Malaysia TLDM berjaya menamatkan latihan pengoperasian Lautan Timur OSTEX siri kedua di perairan Sabah yang berakhir 30 Ogos lalu. Turut terlibat dalam latihan 2 bot tempur laju serta aset terbaru TLDM iaitu helikopter AW1329 yang diperoleh pada 1 Julai lepas. Menurut Panglima Armada Timur, Datuk Sabri Zali, kemampuan aset berkenaan melaksana operasi pasukan khas laut Pascal jauh lebih baik daripada pesawat sebelum ini, terutama daripada segi rekaan. Latihan kali ini juga memperkenal pasukan sokongan terapung melibatkan jurutera dan juruteknik TLDM serta anggota cawangan bekalan dan urusetia TLDM yang membantu menangani sebarang kerosakan. Saya amat bersyukur kerana kerja berat, a lot of hard work that has been put into planning and preparing for this exercise telah dapat kita manfaatkan sepenuhnya. Kesemua objektif yang telah digariskan untuk dicapai pada exercise pada kali ini telah berjaya kita capai. Alhamdulillah. Dalam pada itu, Datuk Sabri memberitahu TLDM memerlukan kapal tempur pesisir LCS untuk memperkuat penugasan di perairan negara. Generasi muda perlu mengenali pejuang-pejuang tanah air yang terkorban demi mempertahankan kedaulatan negara. Selain menghayati sejarah perjuangan mereka, ia penting bagi memastikan jasa dan bakti perjuangan mereka terus dikenang setiap lapisan masyarakat sepanjang zaman. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Manila, Mokran Ingkat menyatakan demikian semasa program Belia Merdeka Limaran sempena sambutan Bulan Kebangsaan Peringkat Daerah Sandakan di Sandakan. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya ziarah ke rumah bekas pejuang kemerdekaan di Sandakan, acara kayuhan berbasikal, gotong royong perdana membersihkan tanah perkuburan serta pertandingan azan dan nasyid.
mengunjungi rumah-rumah pejuang-pejuang kemerdekaan untuk memberikan penghargaan kepada mereka dan mengingati mereka di atas jasa-jasa dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Ini kemerdekaan bukan senang. Pasal kalau tiada perjuangan, kita berjuang nyawa, baru kita boleh merdeka. Jadi saya harap anak-anak muda ini jagalah kemerdekaan ini, bukan senang jadi kemerdekaan. Acara yang kita anjurkan ini kita bekerjasama dengan beberapa NGO, persatuan-persatuan belia dan juga persatuan-persatuan penduduk dan bekerjasama dengan lebih erat lagi. Music Rights Sabah MRS Berhad akan terus memperjuang hak penggiat seni tempatan Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan menerusi kutipan dan pengagihan royalti. Bermula 1 September, MRS Berhad sebagai badan pelesenan bagi menjalankan aktiviti kutipan royalti penggiat seni muzik tempatan di negeri ini akan mengagihkan royalti kepada ahlinya secara tahunan. Pengarah urusannya Asmin Mudin turut mencadangkan kerajaan negeri menggunakan 40% lagu etnik tempatan dalam setiap acara anjuran kementerian dan jabatan kerajaan. Definisi bagi lagu etnik tempatan Sabah ialah 1. Lirik sepenuhnya di dalam bahasa etnik tempatan Sabah Labuan. Itu layak untuk daftar di MRS. Yang kedua, lirik bercampur di antara etnik-etnik tempatan Sabah Labuan dengan bahasa luar. Ada 1 biji 2 biji istilah di situ dikira layak untuk mendaftar di MRS. Beliau memberitahu sidang media selepas Majlis Pelancaran Operasi MRS di Kota Kinabalu. Setakat ini, 700 penggiat seni tempatan di Sabah berdaftar dengan MRS Berhad membabitkan 2,361 karya yang diselia MRS. Penubuhan MRS ini adalah satu penubuhan agensi yang telah ditunggu lama oleh artis-artis tempatan di negeri Sabah. Sebab ramai artis-artis di Sabah ini seperti yang kita tahu memang berbakat semua. Tetapi bagaimana mereka menjana duit atau kewangan daripada bakat mereka tu ramai artis-artis di Sabah tidak tahu. Pertubuhan MRS ini adalah di mana satu badan yang sesuai untuk kita di Sabah ini untuk memungut royalti daripada semua pengusaha sound, dan juga untuk supaya kita dapat support kita punya artis lah, artis-artis tempatan supaya orang lebih bersemangat, bersemangat untuk terus buat memberikan atau membuat karya-karya mereka lah. Penambahan kadar cuti rehat khas sebanyak 5 hari kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat lebih 10 tahun nyata memberi kelegaan kepada warga pendidik di negeri ini. Masing-masing menyifatkannya sebagai peluang untuk meluangkan lebih masa bersama keluarga selain memberi masa mencukupi untuk menyelesaikan sesuatu urusan, khususnya bagi pendidik yang berasal dari luar Sabah. Penambahan cuti CRK kepada guru kepada 15 hari beri banyak manfaatlah kepada para guru, terutamanya contohnya seperti saya, guru yang berasal dari Semenanjung yang berkhidmat di Sabah, sekiranya berlaku apa-apa urusan yang perlu tak dapat dielakkan, jadi memudahkanlah kita untuk menguruskan terutamanya masalah keluarga yang tiba-tiba mungkin berlaku kan, dan urusan-urusan lainlah. Jadi untuk kegunaan cuti ini adalah untuk kami balik kampung, rehat bersama keluarga. Selain daripada cuti sekolah ni membolehkan kami menggunakan untuk cuti lain lah, seperti kalau ada berlaku urgensi untuk anak sakit ke ataupun keluarga sakit, boleh kami melawat dan menggunakan cuti ini dengan sebaik mungkin lah. Satu perkara yang wajarlah kerana ialah kita tahu masalah mungkin boleh berlaku dalam kalangan guru-guru, kita perlu pulang ke kampung dan sebagainya. Dan ada juga dalam kalangan ahli-ahli guru ni yang bertugas di Sabah tetapi kampungnya di Semenanjung yang perlukan cuti-cuti lebih untuk bersama keluarga dan sebagainya untuk uruskan urusan-urusan tertentu.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kelulusan cuti khas itu dalam Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPA ke-18. Sebelum ini, guru-guru terlibat hanya memiliki kadar cuti rehat khas sebanyak 10 hari untuk setahun. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti perkembangan semasa dalam negara menerusi berita wilayah. Dan berita seterusnya kembali bersama dengan Atikah di Angkasa Puri. Teruskan, Atikah. Baik, terima kasih Redwin untuk perkembangan di Sabah. Seterusnya, aksi Liga Super Sabah FC berjaya mengikat Kuala Lumpur KL City FC dengan keputusan 2-2 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Likas malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, KL City mendahului seawal minit ke-5 apabila pemain pertahanan Giancarlo Gallifoco menanduk kemas bola sepakan percuma Kapten Paulo Joshua. Sabah kemudian cuba mengasak bertali arus ke kubu pesawat lawan dengan beberapa cubaan bahaya ke gawang gol. Namun, kecekapan penjaga gol lawan Kevin Ray Mendoza berjaya menidakkan percubaan tuan rumah. Mendoza akhirnya tewas dengan asakan Sabah pada minit ke-47 apabila pemain pertahanan kebangsaan Dominic Tan bijak memanfaatkan kesilapan Gallifoco dan Akram Mahinan yang gagal mengeluarkan bola di depan pintu gol. Akram menebus kesilapan itu apabila menanduk masuk bola sepakan percuma Joshua pada minit ke-61 sekaligus membolehkan KL City FC mendahului 2-1. Kedudukan itu tidak kekal lama apabila pemain sayap Sabah FC, Sadir Ramdhani muncul wira buat pasukannya menerusi gol penyamaan pada minit ke-85. Seterusnya, tumpuan bumi kenyalang berkaitan kepentingan usaha mengekalkan perpaduan di negara itu ke arah kemajuan. Perinciannya langsung bersama Vanessa Maring di sana. Silakan, Vi. Ya, terima kasih Atika. Walaupun Sarawak kini menuju ke arah pembangunan yang lebih pesat menerusi pelbagai inisiatif seperti transformasi ekonomi digital dan teknologi tenaga boleh diperbaharui, namun Sarawak tidak akan mengabaikan keharmonian sosial rakyat yang berbilang kaum. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memberitahu sejak dahulu lagi setiap perayaan etnik di negeri ini disambut bersama-sama dengan etnik-etnik lain yang menjadi simbol perpaduan antara pelbagai masyarakat yang mengenepikan perbezaan kepercayaan masing-masing. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menambah, perpaduan merupakan satu warisan yang perlu dijaga dan akan menjadi asas untuk mencapai kemajuan yang lebih pesat pada masa akan datang. Justru semangat tersebut perlu diteruskan lebih-lebih lagi di Bandaraya Kuching yang telah dinobatkan sebagai Bandaraya Perpaduan beberapa tahun lalu oleh Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pada perasmian Pesta Kuih Bulan Antara Budaya Kuching 2022 di Jalan Kapenta, Kuching. Pesta tersebut anjuran Persatuan Masyarakat Pasar Lama Kuching bermula semalam hingga 10 September ini menyaksikan pelbagai jenis gerai makanan beroperasi sepanjang Jalan Kapenta, Jalan Iuhai dan Jalan Wayang. Paku Rock Maze Garden PRG iaitu pembentukan batu kapur semula jadi dipercayai berusia lebih daripada 10,000 tahun menjadi antara produk terbaharu pelancongan di kawasan Bau. Terletak lebih kurang setengah jam perjalanan darat dari Bandaraya Kuching, taman seluas 3 ekar itu terletak bersebelahan dengan Tokong Shiwang di Jalan Utama Kuching Bau. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu kerjasama pelbagai pihak dalam membangunkan produk pelancongan tempatan dialu-alukan. Ini kerana dengan kerjasama pihak berkuasa bertempatan, komuniti selain institusi pendidikan akan dapat mendidik masyarakat lebih peka dengan alam semula jadi sekaligus membangunkan produk pelancongan baru. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Paku Rock Maze Garden di Bau. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan meskipun sektor pelancongan antara sektor yang terkesan akibat pandemik COVID-19 2 tahun lalu, namun beliau percaya menerusi kerjasama seumpama itu, ia dapat membangkitkan semula sektor itu.
Ini katanya terutamanya di daerah Bau yang popular dengan keindahan semula jadi, termasuk gua, telaga air panas, selain sejarah lama perlumbungan emas. Datuk Seri Abdul Karim turut merasmikan satu lagi produk pelancongan konsep keluarga dan alam semula jadi, iaitu di Borneo Kranji Farm, berdekatan di Kampung Kranji, Jalan Kuching, Bau. Tarikan baru itu katanya dilihat kreatif dengan menggabungkan bas terpakai untuk dijadikan sebagai bilik penginapan, dihiasi dengan motif seni tempatan sekaligus menjadi model untuk dibangunkan di tempat lain di Sarawak. Beroperasi sejak Januari lalu, Borneo Kranji Farm merupakan sebuah tempat penginapan yang mempunyai bilik, restoran, dewan acara dan dikelilingi alam semula jadi untuk tarikan pengunjung. Festival What About Kuching atau WAK merupakan antara acara yang berjaya melonjakkan kedatangan pelancong di bandara ini sepanjang penganjurannya pada setiap Oktober sejak 2017. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ia sekaligus menyumbang terhadap kenaikan kadar penginapan hotel-hotel terutama sekali di kawasan segitiga emas Kuching iaitu di sekitar tebingan sungai. Kalau kita nak booking bilik bulan Oktober di Kuching ni, saya rasa susah nak dapat bilik dah. You might have to go out. I believe it's fully booked. It's fully booked already. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis membuka tirai kalender WAK 2022 di Kuching. Terdahulu dalam ucapannya, beliau berkata kementeriannya akan terus menyokong penganjuran festival satu bulan itu sambil memuji komitmen tinggi dari komuniti Kuching terutama sekali dalam kalangan belia dalam menjayakan program berkenaan. Datuk Seri Karim optimis WAK berpotensi menjadi terkenal di luar Kuching dan mampu berada dalam kalender pelancongan global. Sementara itu, pengarah festival WAK Donald Tan berkata penganjuran kali ini merupakan yang terbesar pernah diadakan setelah terpaksa direhatkan selama 2 tahun akibat pandemik. Ia dijangka menarik 300,000 pengunjung ke bandaraya ini untuk bersama-sama meraihkan kesenian, kebudayaan serta gaya hidup komuniti Kuching. WAK bakal membawa 455 acara pelbagai kategori di lebih 30 lokasi setiap hari. Pendidikan awal dan penjagaan kanak-kanak ECCE bukan sahaja sekadar persediaan kanak-kanak sebelum ke alam persekolahan formal, malah yang memberi tumpuan kepada perkembangan holistik. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, langkah ini penting dalam memenuhi keperluan sosial, emosi, kognitif dan fizikal kanak-kanak untuk membina asas yang kukuh. Datuk Seri Fatimah Abdullah menambah ECCE adalah salah satu pelaburan terbaik yang boleh kerajaan lakukan untuk membina modal insan berilmu, berakhlak baik dan mempunyai jati diri yang tinggi. Beliau menjelaskan beberapa kajian telah menunjukkan pentingnya ECCE, antaranya ia amat efektif dalam meningkatkan keupayaan akademik anak-anak dan perkembangan modal insan khususnya kepada golongan keluarga berpendapatan rendah B40. Beliau percaya ia juga akan membantu golongan sasar keluar dari kitaran kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup mereka. Datuk Seri Fatimah berkata demikian pada majlis penyerahan tugas pemangku pengurusan besar kepada pengurus besar sedidik yang baharu di Kuching. Pada majlis tersebut, Ayub Dahari dilantik sebagai pengurus besar sedidik yang baru. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak. Universiti Keusahawan dan Koperasi Malaysia UKKM di bawah naungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dijangka memulakan operasi awal bulan ini. Dan untuk laporan lanjut, kita berlintas langsung ke Selangor bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik, terima kasih Atika.
Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia UKKM yang diterajui oleh Institut Koperasi Malaysia di bawah naungan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dijangka memulakan operasi awal bulan ini dengan pengambilan pelajar sebanyak 500 orang. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata, menerusinya ia akan memberi pengiktirafan kepada 15 program dalam bidang keusahawanan koperasi serta pengurusan koperasi bagi peringkat diploma sehingga Doktor Falsafah PhD. Berbagai jurusan termasuk koperasi pun ada. Dia ada. Dulu saya ada umum sekali. Saya dah lupa dah. Diploma dengan ijazah. Ya, diploma dan juga ijazah, dan dalam program kita sampai ke peringkat PhD. Dan sekarang ni kita tengah mendapat tunggu kelulusan MQA lah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Perasmian Karnival Usahawan, Koperasi dan Pendidikan Parlimen Sabak Bernam. Terdahulu, pada 29 April lalu, Kementerian Pengajian Tinggi KPT meluluskan penubuhan UKKM yang membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasakan agenda keusahawanan di peringkat IPT. Kemeriahan sambutan Hari Malaysia terus dirasai dengan lebih 3,000 kibaran bendera di Pangsapuri Izora, Kota Damansara, Petaling Jaya. Jalur gemilang dan bendera pelbagai negeri menghiasi 4 blok Pangsapuri itu sehingga 16 September ini. Menurut Bendahari Perbadanan Pengurusan Bersama Pangsapuri Izora, Srio Banrio Putra Usop, hiasan bendera merupakan tradisi Pangsapuri Izora sejak 2019 bagi memupuk semangat patriotik antara penghuni. Sebenarnya matlamat kita untuk memupuk semangat patriotik pada anak-anak muda lah, generasi muda pada masa kini, dan seterusnya kita akan ingin menghargai semangat pejuang-pejuang terdahulu. Itulah matlamat kita sebenarnya, dan mengeratkan silaturahim antara penghuni Izora. Jelas beliau, sebanyak RM3,000 kos diperuntukkan bagi pembelian, hiasan dan pemasangan bendera di Pangsapuri berkenaan. Malah penghuni di 160 unit kediaman Pangsapuri terbabit turut serta membuat kutipan dana bagi membeli bendera. Penghuni mula menghiasi blok mereka sejak awal Ogos lalu. Pangsapuri berkenaan juga memasuki pertandingan menghias blok, antaranya anjuran Majlis Bandaraya Petaling Jaya dan Persatuan Penduduk Seksyen 7 Kota Damansara. Seramai 2,529 golongan asnaf RIKAP termasuk golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT di Selangor mendapat bimbingan dan bantuan daripada Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Pengerusi Jawatan Kuasa RIKAP MAIS Tan Sri Hashim Mion berkata sebanyak RM21.2 juta peruntukan zakat diperuntukkan bagi membantu mereka terutama dari segi pemulihan, rawatan dan perlindungan. Jelas Tan Sri Hashim, ketika ini pihaknya telah membantu seramai 160 orang dalam golongan tersebut. Mereka ini sebenarnya setiap bulan dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan. Dia ada dua jenis kadar. Satu ni kita beri RM750 seorang, dan kalau mereka memerlukan rawatan dan sebagainya itu RM1,250. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran kempen Bulan Pembebasan RIKAP di Shah Alam. Ketika ini terdapat 28 buah pusat asnaf RIKAP di seluruh Selangor yang berfungsi sebagai tempat pelindungan golongan berkenaan. Sekian sahaja berita dari RTM Selangor. Kembali kepada Atika. Baik, terima kasih Samsi. Menaikkan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai daripada 160 hari ke 180 hari. Dengan kenaikan kadar maksimum CGR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan
bagi tujuan award wang tunai di masa persaraan sekaligus meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak. Belas hari menunggang motosikal secara solo merentasi 6 negara Eropah membawa jalur gemilang. Semangat patriotisme ini dizahirkan Adarina Jakaria atau lebih dikenali sebagai Aida Arwan. Penunggang wanita Borneo pertama jelajah dunia Eropah ini berbangga membawa nama Malaysia seterusnya mengibarkan jalur gemilang di Switzerland, Itali, Jerman, United Kingdom, Perancis dan Austria. Perjalanan hampir 4,000 km bermula 21 Julai hingga 2 Ogos lalu, bukti wanita juga mampu berdepan cabaran getir sepanjang kembara di negara asing berbekalkan persediaan rapi dari segi mental dan fizikal. Terlibat dalam sukan contoh, of course kita akan ingin satu kejayaan, dan kejayaan itu bukan untuk diri sendiri tapi untuk negara kita, of course untuk negara Malaysia. So apabila kita berjaya, of course kita akan kibarkan bendera Malaysia kita, bendera negeri kita ataupun yang kita cintai lah. So itu rasanya kita dapat memupuk semangat patriotik kita lebih jati diri lah sebagai rakyat Malaysia. Beliau ditemui selepas temu bual program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kejuaraan Malaysia Superbike MSBK 2022. Pelumba Borneo Honda Racing Team Khairul Idham Pawi akui pasukan dari Indonesia Astra Honda Racing Team akan menjadi pencabar utamanya pada aksi pusingan kedua. Menurut Khairul atau lebih dikenali sebagai KIP, tumpuannya kini adalah untuk kekal fokus dalam tunggangannya esok. Pada perlumbaan esok saya rasa agak sengit jugalah sebab kita ada Astra Honda daripada Indon juga. Diorang pun agak strong dan juga teammate saya dan tim SIC. Jadi macam mana pun saya akan cuba fight untuk kedudukan yang terbaik. Pasukan Borneo Honda Racing menguasai kategori MSBK 600 yang menyaksikan dua pelumbanya Azroy Hakim Anwar dan KIP masing-masing mengungguli tempat pertama dan kedua keseluruhan carta pelumba. Dan sedikit perkembangan badminton terbuka Jepun 2022. Perjuangan bergu profesional negara Ong Yi Sin Tiu Yi terhenti di saingan suku akhir selepas tewas menentang pasangan dari Korea Selatan Choi So Yu Kim Woon Hu 21-17, 17-21, 13-21. Dalam saingan tersebut, Yu Sin Yi memulakan aksi dengan baik apabila banyak melakukan drop shot untuk menang set pertama 21-17. Bagaimanapun, penguasaan pasangan negara itu tidak kekal lama apabila sukar memberikan saingan pada aksi set kedua dan ketiga. Selepas ini, pasangan Korea Selatan itu dijadual menentang bergu dari China Yan Wei Keng Guangxiang pada aksi separuh akhir pada esok. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan rasa gembira apabila Masjid Daerah Maran yang baru menggunakan nama baginda sebagai nama rasmi. Baginda bertitah demikian sebelum memasyurkan perasmian Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Bandar Tun Razak, Jengka. Sekali lagi memasyurkan masjid ini dengan nama Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Syukur lapang dada saya kerana inilah masjid yang pertama bawah nama Al-Sultan Abdullah dan dibina di Jengka, bukan di Pekan, di Jengka. Ini menunjukkan walaupun jauh sikit tetapi tetap dekat di hati orang Jengka. Turut mengiringi pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Hasan
Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musafa Bilal Shah. Hadir sama Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Barisan Esko Kerajaan Pahang. Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musafa Bilal Shah menjadi mercu tanda baru di Bandar Tun Razak Jengka, dibina di tapak berkeluasan 4.04 hektar. Projek pembinaan masjid bernilai 9.5 juta ringgit itu bermula pada 12 Oktober 2015 dan siap sepenuhnya pada Januari 2018. Dana sokongan sebanyak RM1 bilion diperuntuk bagi membantu pengoperasian bas henti-henti di seluruh negara bermula 2012 hingga kini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, dana sokongan itu diperkenalkan di bawah program Transformasi Perkhidmatan Bas Berhenti-henti SBST dan dana sokongan sementara bas berhenti-henti ISBSF menerusi Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Pada tahun 2012 kita telah memperuntukkan RM1 bilion secara kumulatif setiap tahun sehingga hari inilah kumulatif terkumpul RM1 bilion untuk membantu pengoperasian bas henti-henti. Ini sangat penting kerana untuk rakyat yang tidak mampu membeli kenderaan ataupun membeli motor atau kereta, memang mereka memerlukan perkhidmatan bas. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Perasmian Mutiara Rentas Desa MRD Perkhidmatan Bas Berhenti-henti Negeri Kelantan di Tunjung, Kota Baru. Terdahulu beliau turut menyerahkan dokumen jual beli dan kontrak penyelenggaraan bas antara Hino Motor Sales Malaysia Sedang Berhad dan konsortium E-Mutiara Berhad. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata kerajaan memperuntukkan lebih RM4 juta setahun menerusi ISBSF bagi pengoperasian bas henti-henti di Kelantan. Sejumlah arak dan peralatan memproses minuman itu yang keseluruhannya dianggar bernilai RM4 juta dirampas dalam serbuan di Subah Kilang memproses arak secara haram di Jalan Broga, Kampung Orang Asli Broga, Lenggeng akhir bulan lepas. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Ruslan Khalid berkata, serbuan pada 5.30 petang 24 Ogos itu menahan 3 warga Myanmar berusia 30 hingga 31 tahun serta merampas 22,848 tin arak bernilai RM182,784. Polis juga kemudian menahan 2 lelaki tempatan masing-masing berusia 40 tahun pada 30 Ogos lepas selepas mereka menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan. Modus operandi adalah menggunakan kilang terbiar yang terletak di lokasi sunyi dan kesemua pekerja warga asing itu juga tinggal di lokasi itu dengan menggunakan pintu belakang pada bangunan tersebut bagi laluan keluar. Ketika serbuan, terdapat 2 lagi warga Myanmar dipercayai melarikan diri menggunakan pintu rahsia di dinding kilang tersebut. Untuk tujuan penyiasatan, kita buka IP atau kesihatan di bawah Seksyen 135(1) Akta Kastam 1967, iaitu menjalankan memproses bia secara haram lah, secara yang tidak halal. Jika disabitkan kesalahan, boleh membawa kepada hukuman tidak kurang 10 kali ganda nilai barangan dan tidak lebih daripada 20 kali ganda nilai barangan yang dirampas, yang mana lebih tinggi, atau penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak lebih 5 tahun, antara 6 hingga 5 tahun lah, 6 bulan hingga 5 tahun, ataupun kedua-duanya sekali. Kesemua pasport warga asing itu telah tamat tempoh dan kelima-lima yang ditahan sedang disiasat lanjut mengikut Seksyen 135(1)(d) Akta Kastam 1967. Dan ini pula, Polis Melaka berjaya merampas 36,000 liter diesel dalam serbuan di sebuah gudang di Kerubong semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patit, suspek dikesan membeli minyak diesel di sekitar Melaka dan Negeri Sembilan menggunakan lori 3 tan.
Kumpulan itu diberkas pihak berkuasa dalam serbuan berkenaan pukul 4 petang semalam. Seorang lelaki tempatan dan 2 warga Bangladesh berusia 32 hingga 50 tahun ditahan. Turut dirampas wang tunai RM26,000 dan lori tangki dengan nilai keseluruhan RM302,530. Dia menggunakan lori 3 tan ni membeli diesel bersubsidi di petrol lokal petrol pump mengikut kota yang telah ditetapkan, tetapi lori yang digunakan tu telah diubah suai dan setelah mereka pergi ke beberapa petrol pump, dia akan pergi dekat store yang sini. So mereka pindahkan minyak tersebut kepada skid tank sehingga menunggu peraih datang, seperti mana tuan-tuan tengok, seperti tanker ni. So mereka akan punggahkan diesel tersebut ke tanker ni dan diedarkan, kita kalau ikut siasatan awal kita diedarkan di sekitar Melaka, Negeri Sembilan dan Kuala Lumpur. Gabungan Koperasi Pembangunan Kampung Kedah Berhad menawarkan harga barangan keperluan khusus kepada pengunjung sempena Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM. Bersama Rashid Jali, dia langsung di Alustar. Terima kasih, Silakan, Rashid. Angkasa Puri. Saya kini berada di program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di pekarangan Stadium Darul Aman Alustar ini, dan lebih tepat saya kini berada di Gabungan Koperasi Pembangunan Kampung Kedah Berhad, di mana booth ini menawarkan barangan yang murah. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saya kini bersama dengan Ahli Lembaga Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang berbahagia, Datuk Tajuddin Abdullah. Baiklah Datuk, boleh Datuk jelaskan sikit mengenai barangan yang dijual di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Hari ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah merasmikan Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia peringkat Negeri Kedah. Dan ini kita di gerai atau di bus koperasi, iaitu Koperasi Pembangunan Kedah dan Koperasi KUSDA, yang mana kita mengadakan jualan murah rendah lebih 20%. Jadi saya menyerulah kepada semua masyarakat negeri Kedah, termasuk perlis, datanglah beramai-ramai. Ini kita pun tak sempat, beras pun sampai 10 tan. Jadi ini bertujuan untuk meringankan beban keluarga Malaysia. Jadi saya berharap program ini kita dapat diteruskan. Jadi apa barangan yang dijual di sini? Hari ini beras iaitu Yang Amat Menteri KUSKOP sendiri telah melancarkan beras koop, yang mana harga 5 kilo RM16. Hari ini kita jual dengan RM12 saja. Jadi memang murah. Ada keperluan barang-barang lain, keperluan asas seperti susu, seperti gula, seperti minyak, yang mana dengan harga yang begitu murah sekali. Gula 1 kilo RM2.60. Hari ini harga dia RM2.60. Harga biasa dia RM2.85. Minyak harga biasa 34. Hari ini kita jual dengan harga 32 RM32. Tepung harga biasa RM3.60. Hari ini kita jual dengan RM3.20. Okey Datuk, macam mana dengan sambutan hari ini? Sambutan di Kedah ni memang luar biasa. Rakyat menunggu-nunggu dengan harga barang yang murah, sebab dengan kenaikan harga yang barang, kenaikan kos, inilah peluang yang terbaik untuk rakyat ni Kedah dapat membeli di kedai koperasi. Sebenarnya Federasi Pemborong dan Peruncitan ini telah memberi peluang kepada peruncit-peruncit dapatkan harga murah ni. Inilah di bawah Kementerian KUSKOP, yang mana Yang Berhormat Menteri sendiri menggalakkan supaya kita membeli di kedai koperasi, iaitu Koopmat di seluruh negara termasuk negeri Kedah ini. Okay, baik, terima kasih Datuk. Baik, itu dia tadi Datuk Tajuddin Abdullah, ahli Lembaga Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Untuk itu kembali dulu bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia mai Kedah, pamer kementerian program bawa faedah, sukan maya jualan AJN dan barang murah,
3 jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah. Pada 2 hingga 4 September, 9 pagi hingga 9 malam di pekarangan Stadium Darul Aman Alok Star, Kedah. Bersua kembali, Kementerian Kesihatan KKM menyarankan semua tempat pelancongan dan rekreasi menyediakan peranti defibrilator luaran automatik AED untuk kegunaan orang awam. Keperluan itu berupaya mengurangkan risiko kematian mengejut ketika waktu kecemasan seperti pengsan, lemas atau terkena serangan jantung. Orang awam juga perlu mempelajari bantuan pernafasan CPR untuk menyelamatkan mangsa sebelum pihak petugas kesihatan sampai di lokasi insiden. Kita tahu penyakit jantung ni 24% daripada mereka yang kena adalah lebih dari bawah daripada 50 tahun. Jadi semua orang, tak kira umur, tak kira bangsa, tak kira agama, dia boleh kena. Siapa saja boleh berlaku dipanggil sudden death ataupun dia collapse, dia pengsan, tidak bernyawa, tidak degup jantung terhenti, maka inilah perkara yang penting ada AED ni untuk membantu setelah CPR dilakukan. Zoo Taiping dan Night Safari merupakan zoo yang pertama di negara ini menyediakan peranti AED sebagai satu usaha untuk menyelamatkan orang awam, terutamanya pengunjung yang ditimpa kemalangan seperti serangan jantung, seterusnya dapat mengurangkan risiko kematian. AED merupakan peranti yang boleh menganalisis denyutan jantung dan memberi maklumat kepada penyelamat sama ada untuk menyampaikan arus renjatan kepada mangsa serangan jantung, terutama di tempat awam. Satu pengumuman akan dibuat dalam masa terdekat oleh Kementerian Kesihatan KKM berhubung kelonggaran syarat pemakaian pelitup muka di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata KKM masih di peringkat perbincangan mengenai keperluan melonggarkan pemakaian pelitup muka seperti dilaksanakan di negara-negara lain. Jelas beliau, keputusan yang dibuat itu mengambil kira beberapa indikator COVID-19 di negara ini. Jadi tak ada lagi kita nak saman sesiapa, tak ada lagi. Sekarang ni kita buat dia panggil educational enforcement. Kita nasihat tapi you jaga sendiri dah. Dan insya-Allah saya tahu ada banyak negara yang masih lagi. Dan ada juga negara-negara terutama di Amerika, Europe semua dah tak pakai mask. Singapura pun baru-baru ni telah tak pakai mask. KKM akan buat keputusannya tak lama lagi. Kita tunggulah pengumuman daripada Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Beliau ditemui selepas merasmikan program latihan pertolongan cemas di Taiping. Saudara, berita wilayah 2 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Terus kibarkan jalur gemilang, semarakkan sambutan bulan kebangsaan dan Hari Malaysia. Saya Atika Naim. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.